Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Selasa hari ini. Apa khabar anda semua hari ini? Adakah semuanya dalam keadaan sihat walafiat? Sentiasa dipermudahkan urusan kita kerana Allah Ta'ala. Segala rutin harian kita ni insya-Allah Allah permudahkan. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solah punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu FB Live daripada Soleha. Tajuk yang ke-287, Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah nama-nama syurga dan siapakah penghuninya. Adakah anda tahu selama ini syurga kita dekat hari akhirat nanti Allah sediakan banyak mengikut level masing-masing dan semuanya ada kelebihan masing-masing insya-Allah. Dan kalau anda nak tahu dan anda nak rebut syurga yang mana, insya-Allah kita perbanyakkan amalan kita, kita perbanyakkan ibadah kita insya-Allah. Jadilah hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama mulakan sharing ilmu kita pada hari ini dengan selawat dan juga doa seperti kebiasaan insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, boleh tolong share dan kongsikan FB Live Soleha pada hari ini supaya kita dapat berkongsi ilmu yang bermanfaat, makanan rohani kita ni kepada orang yang lebih ramai insya-Allah. Hai Cik Hani Madu. Thank you sebab follow live Soleha hari ni. First time first time insya-Allah. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam dari awal Soleha masuk tadi hinggalah saat ini. Terima kasih. Semoga doa yang baik-baik, kesejahteraan berbalik kembali kepada anda semua. Doa yang baik-baik akan berbalik kepada diri anda semua insya-Allah. Okey, seperti kita semua sedia maklum, syurga yang Allah ciptakan untuk kita di tempat tinggal akhir kita di hari akhirat nanti ada 7 nama syurga. Semuanya diperbuat daripada material yang berbeza dan semuanya telah terkandung dalam ayat Al-Quran di mana Allah ciptakan syurga ni ada 7 nama, iaitu syurga Firdaus, syurga Adnin, syurga Naim, syurga Ma'wah, syurga Darussalam, syurga Khuldi dan ada lagi yang Soleh akan explain selepas ni. Apakah dan siapakah yang bakal duduk di dalam syurga yang terindah tersebut dan dari apakah syurga tersebut dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita sama-sama semua nak masuk syurga kan? Insya-Allah. Semoga Allah perkenankan hajat kita, Allah permudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam syurga yang indah insya-Allah. Okey, nama syurga yang pertama adalah syurga Firdaus, Jannatul Firdaus. Syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi, syurga yang paling atas, diperbuat daripada emas. Allah ciptakan syurga Firdaus daripada emas. So, kalau kita dekat dunia sekarang ni terlampau mengejar emas, janganlah kita risau. Kita cuma jaga amal ibadah kita, kita kumpul pahala saham akhirat kita insya-Allah. Dekat akhirat nanti, dekat Jannatul Firdaus, kita dah dapat dah mahligai indah kita, rumah tempat tinggal kita adalah daripada emas. Semuanya bertatahkan emas. So kalau kita sekarang dekat dunia
terlampau kejarkan keduniaan sehingga melalaikan serta meninggalkan akhirat kita, alangkah ruginya. Sebab Allah telah menjanjikan bahawa syurga Jannatul Firdaus ni adalah untuk mereka orang yang jaga solat. Dia tak pernah tinggalkan solat. Dia jaga solat, maksudnya solat awal waktu, solat tepat waktu, tak melengah-lengahkan solat, tak tangguh solat, tak sengaja meninggalkan solat. Orang yang pertama sekali yang akan masuk ke dalam syurga Jannatul Firdaus adalah mereka yang menjaga solat dan juga mereka yang menjaga amanah. Contohlah, dekat dunia ni, kalau kita diamanahkan untuk menjaga serta memberi bantuan kepada anak yatim piatu, and then tiba-tiba kita pecah amanah, kita makan harta anak yatim, sudah tentulah neraka tempat kita. Dan kalau kita seorang yang amanah, jaga amanah, pelihara anak-anak yatim, jaga kebajikan mereka, so Jannatul Firdaus adalah tempat bagi golongan yang sentiasa jaga solat, yang sentiasa jaga amanah. Sebab apa? Amanah ni adalah perkara yang paling berat, dan solat ni adalah ibadah pertama yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita punya solat lah. Allah tanya, adakah kita dekat dunia ni kita lakukan solat cukup waktu? Sehari 5 kali, Zuhur, Subuh, Asar, Maghrib, Isyak, and then Subuh balik. Yes, betul. Sebab tu kami di FTR, kami meletakkan set lengkap FTR dengan nama pakej syurga Firdaus. Sebab tu pakej syurga Firdaus ni adalah syurga tertinggi, menjadi rebutan. So dalam FTR pun kami letakkan pakej lengkap, set lengkap tu dengan nama Firdaus. Sebabnya kita nak orang upgrade ilmu yang selengkap-lengkapnya, yang ada banyak panduan, 16 dalam satu bonus. So FTR ni kita ambil daripada nama syurga. Pakej paling lengkap kita bagi nama dengan set syurga Firdaus. So set syurga Firdaus adalah set yang paling laris, best seller ever, dan ramai yang upgrade ilmu, dah ambil pakej yang paling kecil, tiba-tiba dia akan upgrade ilmu yang lebih tinggi. Sebab dah tentulah special. Sebab tu Allah letakkan hikmah syurga Firdaus adalah syurga yang paling tinggi. Okey, nama syurga yang kedua adalah syurga Adnin. Syurga Adnin adalah syurga kedua tertinggi, iaitu ia diciptakan daripada intan putih. Intan putih. Kita tak tahulah macam mana keindahan, betapa indahnya. Kalau kita tengok intan permata dekat dunia ni pun dah cantik teramat sangat. Lagi-lagi wanita sukakan sesuatu yang cantik dan menjadi rebutan. So dekat akhirat nanti tak payah kita risau. Kita just jaga amal ibadah kita, kita just pertingkatkan, betulkan apa yang tak betul, buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. InsyaAllah syurga Adnin adalah diciptakan daripada intan putih. Intan yang berwarna putih yang sangat indah dan merupakan level kedua syurga Adnin. Dan mereka yang bakal mendiami syurga Adnin ni adalah orang yang sentiasa mencari redha Allah, sentiasa memberi kemaafan kepada orang lain, tidak berdendam, tidak menyakiti hati orang lain, dan dirinya penuh dengan perasaan redha. Dan kalau kita redha adalah kunci sebuah syurga. Kalau kita redha terhadap semua ujian Allah, kita sabar seperti Asyah, isteri Firaun yang sangat sabar. Walaupun suaminya seorang pemimpin yang sangat kejam, sangat zalim, tetapi Asyah, isteri Firaun, telah dijamin oleh Allah untuk orang yang terawal akan masuk ke syurga. So kita nak jadi seperti Sri Kandi hebat ni, kita nak masuk syurga Adnin, kita nak masuk syurga Firdaus. InsyaAllah di akhirat nanti, di syurga nanti, apa yang kita nak semua kita dapat. Tak perlu kita bersusah payah macam dekat dunia sekarang ni. Kita nakkan sesuatu tu, kita kena usaha. Kita nakkan sesuatu tu, kita kena bekerja. Kita nakkan sesuatu tu, kita kena pandai dalam bisnes. Contohnya, kalau kita nak duit yang banyak, kita nak rezeki yang berkat. So, perlukan usaha. Tetapi di hari akhirat nanti, Allah janjikan apa yang kita nak emas permata, intan permata ke, apa-apa sahaja yang kita nak suami yang soleh ke. Contohlah suami kita dekat dunia ni wajahnya
contoh kegelapan. Tetapi dekat hari akhirat nanti, kalau kita nak suami kita kurus ke, nak suami kita handsome ke, nak suami kita kacak macam Nabi Yusuf ke, semua boleh. Hanya di hari akhirat, apa yang kita nak semua Allah makbulkan on the spot, tanpa tangguh-tangguh, tanpa nanti-nanti. Apa yang kita nak terlintas dekat hati kita. Apa yang kita nak, makanan sedap-sedap, minuman sedap-sedap, rumah yang indah, istana yang indah, yang besar, kereta mewah, semua ada dekat hari akhirat nanti. Betapa nikmat. Allah janjikan seperti air sungai yang mengalir di syurga nanti, semuanya adalah sangat sedap, sangat lazat, sangat nikmat dan sangat mengasyikkan, orang kata. So dalam Al-Quran pun begitulah Allah bagi tahu gambaran syurga ni terlampau indah. Tak boleh kita nak gambarkan dengan kata-kata betapa kayanya Allah di hari akhirat nanti. Apa yang kita nak semua kita akan dapat dengan sangat mudah, insya-Allah. Okey, syurga yang ketiga adalah syurga Naim. Syurga Naim adalah syurga level yang ketiga, iaitu dijadikan daripada perak putih. Kalau yang kedua tadi intan putih, tetapi yang kedua ni perak putih, di mana silver. Color silver yang sangat cantik berkilau adalah bahan yang digunakan untuk Allah ciptakan syurga Naim. Syurga Naim adalah syurga ketiga yang tertinggi dan menjadi rebutan ramai orang. Sebab tu ramai yang berebut-rebut nak masuk syurga. Dalam keluarga solehah, adik-beradik solehah, alhamdulillah mak solehah namakan adik-beradik solehah salah seorangnya Jannatul Firdaus, salah seorang lagi Jannatul Naim. So dalam adik-beradik solehah je dah ada 2 nama syurga. Semoga nama yang ibu bapa kita beri ni, nama-nama syurga adalah melekat aura nama tu terhadap peribadi si empunya nama. Macam kakak solehah Raudah. Raudah adalah taman syurga yang paling indah dekat akhirat nanti. Raudah adalah salah satu nama taman syurga. Raudah pun nama kakak solehah. Pandai mak solehah bagi nama dekat kami adik-beradik. Macam solehah, nama solehah lah. InsyaAllah doakan menjadi isteri yang solehah, umi yang solehah, wanita yang solehah, dan segala-galanya solehah dan terpelihara, insya-Allah. Sebab tu pentingnya kita bagi nama yang indah-indah, yang elok-elok, supaya nama ni adalah satu doa. Contoh kita nak masuk syurga Firdaus, kita bagi nama anak kita Firdaus. Kita nak anak kita syurga Naim, kita bagi nama anak kita Naim, Jannatul Firdaus. So nama ni sebenarnya kalau kita sebut selalu, dia adalah akan menjadi salah satu doa. Sebut hari-hari. Sebab tu solehah tak bagi anda semua panggil solehah Sol ke, nama pendek Sally lah, apa, kita tukar-tukar nama. Dah mak ayah kita bagi nama cantik sangat maksudnya. Kenapa kita nak ubah nama maksud tersebut? Dah panggil dah tak ada maksud, panggil Sol. Sol tu apa? Sol out. Saja solehah selingan. Okey, itu adalah syurga yang ketiga, iaitu Jannatul Naim, syurga Naim. Syurga Naim ni adalah khas untuk mereka yang beriman dan beramal soleh, yang jaga puasa, yang jaga sedekah dan zakat, yang selalu buat baik kepada ibu bapa, yang selalu jaga kebajikan orang lain dan tak biarkan orang lain dalam penindasan. So kalau kita nak masuk syurga Naim, insya-Allah kita jaga amal ibadah kita. Jadilah seorang hamba yang bertakwa, beriman dan beramal soleh. Okey, syurga yang keempat adalah syurga Ma'wa. Syurga yang keempat adalah syurga Ma'wa. Pun sama, ada dalam package FDR. Syurga Ma'wa adalah syurga yang keempat, diciptakan daripada zamrud hijau. Kalau anda tengok macam gelang ke, cincin ke, kan zamrud hijau cantik kan, bertatahkan batu warna hijau, zamrud warna hijau. So Allah ciptakan syurga Ma'wa daripada zamrud hijau. Dan siapakah penghuni yang bakal mendiami syurga Ma'wa ni? Syurga Ma'wa bakal didiami oleh orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di sini, hidup dia, diri dia penuh dengan akhlak yang baik, nilai takwa dalam diri dia. Dia menjaga akhlak dia, dia menjaga hubungan dia dengan Allah, selalu bangun tahajud. Inilah nilai takwa. Macam seorang wanita menjaga maruah dirinya, menjaga kebajikan suaminya, menjaga serta menyantuni anak-anak dan suaminya, dan menjaga rumah tangganya dengan sangat baik. So inilah penghuni syurga Ma'wa, level yang keempat, yang akan mendiami syurga Allah Subhanahu Wa Taala. So walau di mana pun label yang kita masuk, asalkan syurga, bersyukur. Kita bersyukur.
Kita bersyukur setiap orang kita dimasukkan ke dalam syurga. Tak kisahlah syurga Firdaus, syurga Adnin, syurga Naim, syurga Ma'wah. Semuanya adalah syurga yang terindah. Semua ada kelebihan masing-masing dan Allah masukkan kita berdasarkan amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita setanding dengan amal ibadah orang para solihin, para ulama yang baik, yang alim, so kita akanlah terpilih ke dalam syurga Firdaus, insya-Allah. Kalau kita nak syurga Firdaus, amalan kita dan bekalan akhirat kita pun kena power, kena setanding dengan apa yang kita nak. Ni kalau kita solat pun malas, nak dakwah pun malas, nak belajar menuntut ilmu pun berkira kedekut, macam mana Allah nak bagi kita syurga yang terindah kan? Dari dekat dunia je kita dah tunjukkan attitude yang sangat teruk, sangat negatif. Nak menuntut ilmu berkira cakap mahal lah, kata ilmu tu tak perlu berbayar lah, nak ilmu free lah. Yes, okay, kalau you all nak ilmu free, boleh, banyak saja. Dekat FB Live Solehah ni pun berlambak dah 280 tajuk ilmu free yang Solehah share. Tetapi kenapa kita nak juga ilmu yang berbayar tersebut? Of course lah ada nilai dan ada pelaburan ilmu yang sangat berbaloi, di mana bila ilmu tu adalah sesuatu yang berbayar, kita akan lebih menghargai, kita akan lebih appreciate ilmu tersebut. Ini adalah tulus daripada hati Solehah, di mana bila ilmu free ni, kita nak tengok ke tak nak tengok ke ikut suka hati kita je. Tetapi kalau ilmu berbayar tu, satu session per, kalau kita termiss, kita rasa macam rugi kan, sebab kita dah bayar. Itulah mindset manusia dan itulah attitude yang akan manusia lahirkan, di mana kalau ilmu free je, dia akan sambil lewa. Tetapi kalau ilmu berbayar je, dia lebih akan menghargai. Itu normal. Sebab tu kita lebih prefer kepada ilmu yang berbayar, supaya kita hormat ilmu tersebut, supaya kita hargai ilmu tersebut. Kita tak menjadi seorang yang tak jaga adab dalam berilmu, ikut suka hati kita je. Tetapi kita nak menuntut ilmu ni, kita rendahkan hati, kita turunkan ego kita, kita niat bahawa aku menuntut ilmu ni adalah kerana Allah Ta'ala. Sebab tu Allah hadirkan rezeki yang melimpah ruah, sebab kita menjaga keberkatan dalam ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu akhirat. Okey, yang kelima adalah syurga Darussalam. Syurga Darussalam adalah level yang kelima, di mana syurga Darussalam adalah diciptakan daripada yakut merah. Seperti intan permata, seperti berlian. Anda pernah tengok tak batu permata cincin ke yang warna merah-merah, yang warna ruby red tu? Itulah adalah istilah di mana Solehah ambil dalam kitab, referensi daripada kitab, di mana syurga Darussalam ni, syurga Darussalam ni adalah syurga yang kelima. So siapakah penghuninya? Penghuni yang kelima syurga Darussalam adalah orang yang muttaqin dan bertakwa, orang yang menjaga agama, jaga iman, beriman, beramal soleh dan okey, yang keenam, syurga yang keenam adalah syurga Muqamah. Syurga Muqamah adalah syurga yang keenam. Syurga yang keenam, syurga Muqamah adalah diciptakan daripada emas. Emas yang lebih daripada kurang ada syurga Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus adalah syurga yang pertama. Tetapi syurga Darul Muqamah adalah syurga yang keenam, di mana penghuni-penghuni dalam syurga Darul Muqamah adalah mereka yang kuat dalam iman, jaga Islam, jaga rukun Islam dia, jaga rukun iman dia, sentiasa meraih perhatian Allah, sentiasa dekatkan diri kita dengan Allah. So ini adalah level yang keenam, syurga Muqamah. Sebab tu dalam FTR pun ada package Muqamah, di mana package yang keenam ini adalah daripada nama syurga Muqamah, iaitu mereka yang sentiasa jaga iman, jaga Islam, yang sentiasa jaga Allah dalam hati. Kalau ada masalah pun sabar dan minta pertolongan Allah. Bukannya kita down, bukannya kita terus menyerah kalah, bukannya kita terus mengaku bahawa kita lemah, tetapi kita seorang yang akan bangkit melawan serta berjuang untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syurga yang terakhir adalah syurga khuldi. Syurga khuldi adalah syurga yang terakhir, syurga yang ketujuh, iaitu
Anda pernah dengar tak peristiwa di mana Nabi Adam dan Hawa tercampak daripada syurga sebab dia makan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk makan buah tersebut. Sebab itu buah khuldi ni adalah antara buah larangan di dalam syurga. So kerana kedegilan mereka, Allah campakkan mereka ke dunia dan mereka tidak lagi mendiami syurga kerana kedegilan dan tak nak dengar cakap dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. So syurga yang terakhir adalah syurga khuldi, syurga ketujuh yang diciptakan daripada marjan merah dan kuning. Marjan merah dan kuning. Cuba anda bayangkan satu hiasan ke macam bentuk batu permata di mana campuran merah dan kuning tu ibarat warna jingga. Itulah diciptakan syurga yang ketujuh ni, yang terakhir ni, iaitu syurga khuldi. Dan siapakah penghuni syurga khuldi? Penghuninya adalah mereka yang taat kepada perintah Allah, amar makruf nahi mungkar. So kalau kita nak masuk ke dalam syurga, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, jangan buat dosa, jangan tambah dosa, jangan buat maksiat, jangan dekati maksiat. Dengarlah panca indera kita ni dengar yang baik-baik, telinga dengar perkara yang baik, mulut menyebut perkara yang baik dan mata memandang segala perkara yang baik. Tetapi kalau kita sebaliknya, kita tak dapatlah peluang nak masuk syurga. Syurga yang ketujuh ni adalah syurga khuldi. Kalau kita banyak buat dosa, kita terus lalai, tak nak ubah sikap kita, tak nak betulkan sikap kita. So macam mana Allah nak pilih kita masuk syurga walaupun syurga yang ketujuh ni? Cuba tengok diri kita, renung diri kita, muhasabah diri kita. Adakah selama ini aku hidup, contohnya umur 31 tahun, adakah selama 31 tahun kita hidup ni, kita semakin baik ke semakin teruk? Ataupun kita sebelum ni makin teruk, kita berubah menjadi baik? Kalau daripada teruk berubah menjadi baik, Alhamdulillah. Tetapi kalau daripada sebelum ni kita jaga solat, tiba-tiba sekarang kita dah on off solat, na'udzubillah min zalik, Allah akan meletakkan kita di neraka jahanam. So jaga solat, jaga sedekah dan zakat kita, jaga ilmu pengetahuan kita, sebarkan dan berkongsi ilmu pengetahuan yang boleh mendatangkan manfaat kepada ramai orang. Jangan rasa kedekut, jangan rasa berkira, jangan rasa benda ni tak penting. Tetapi itulah makanan rohani kita. Makanan rohani kita, kalau kita nak masuk syurga, kita kena kejar syurga tersebut dengan mencapai redha Allah. Allah suruh kita buat apa, kita buat. Allah larang kita buat apa, kita tinggalkan. Betul. Nama-nama syurga ni kalau anda ingat, zamrud lah, marjan ke, memang sinonim dekat asrama ke. Kalau anda pernah masuk asrama dulu zaman sekolah kan, memang ustaz-ustazah, warden memang suka letak nama-nama yang agak-agak unik ni. Nama-nama syurga agak unik dan dia punya pembuatan syurga pun sangat luar biasa. Daripada marjan lah, zamrud lah, emas lah, intan putih lah, sangat-sangat luar biasa dan cantik. So Solehah berkongsi dengan anda ilmu ni pun sebelum ni Solehah tak pernah tahu. Solehah just tahu yang umum-umum je. Rupa-rupanya luas sangat ilmu Allah ni. Dan Alhamdulillah, daripada berkat tajuk live hari ni, Solehah pun sendiri belajar sama-sama. Di mana sebelum ni kita tak tahu nama syurga yang selengkapnya, diperbuat dari apa, siapakah penghuninya. Dan Alhamdulillah hari ni dah jelas. Dan apa yang Solehah kongsikan dengan anda ni semoga terkesan di hati. Dan terus submit doa dekat Allah bahawa, ya Allah, izinkan aku masuk ke syurga tanpa hisap. Sesungguhnya pilihlah aku ke sana dan jauhilah aku daripada azab api neraka, insya-Allah. Amin ya Allah ya mujib. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.